Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di dalam channel JTF, Jejaka Tubuh Firdaus. Pada video kali ini, seperti mana tajuk yang anda lihat di dalam video ini, di mana saya akan ajar anda bagaimana untuk menggunakan Google Classroom. So, seperti anda tahu, kita masih berada dalam tempoh pemulihan daripada pandemik COVID-19, dan kesan daripada itu, kelas yang sepatutnya dilaksanakan secara face to face tidak dapat dilakukan lah. Jadi disebabkan itu, namun dalam tempoh pasal pemulihan ni, uh, telah dilonggarkan syarat tersebut, dan insya-Allah pada minggu depan telah mula persekolahan untuk tingkatan 5 dan 6 sahaja buat masa ini, dan juga beberapa institusi pengajian awam yang lain lah, seperti universiti, politeknik, kolej kemahiran, tapi itu tak silap saya dalam bulan 7. Itu pun kita terpaksa memenuhi SOP di mana perlu melakukan penjarakan sosial paling minimum 1 meter. Jadi untuk itu ada kebanyakan pembelajaran secara tradisional dah cuba untuk dikurangkan, sebab untuk mengelakkan antara kontak terus dengan orang ramai lah. Jadi antara inisiatif yang digunakan oleh institusi tersebut adalah untuk cuba menambah jam untuk kelas online lah. Dan macam pelajar-pelajar seperti kata 4, 3, 2, 1 dan sekolah rendah yang tidak dapat pergi ke sekolah, pada ketika ini juga telah melaksanakan pembelajaran secara online. Dan pada hari ini, seperti yang saya umumkan dalam video saya, Google Classroom juga merupakan salah satu tool yang anda boleh gunakan untuk pembelajaran secara online. Dan yang menariknya lagi adalah, ia adalah percuma. Saya ulang lagi sekali, ia adalah percuma. Tidak ada bayaran yang tersembunyi di dalam aplikasi ini. Okey? Cuma yang membezakannya adalah jika anda menggunakan akaun personal ataupun anda menggunakan akaun G Suite for Education. Yang mana itu akaun yang dikhususkan untuk institut pendidikan lah, yang dihasilkan oleh Google, yang mana kita kena sign up, institut tersebut kena sign up dengan Google, baru Google akan bagilah. Okay. Tapi untuk kali ini, untuk tutorial ini, saya akan gunakan akaun personal saya, supaya anda semua boleh buat, dan sekiranya mungkin anda boleh gunakannya untuk kelas yang anda ingin lakukan dengan pelajar anda lah. Okey, mari kita mulakan. Let's go. Sekarang ni kita tengok pada skrin kita, yang anda sudah lihat. So kita klik pada 9 titik ni. So kita pilih Google Classroom. Klik pada Google Classroom. So anda akan masuk di dalam antarmuka Google Classroom. So kita tengok dulu apa yang ada di dalam antarmuka Google Classroom ni. So kalau anda klik pada garisan di bahagian kiri atas, anda akan berjumpa dengan 3 pilihan di dalam menu yang kita klik tadilah. So pilihan pertama adalah classes, pilihan kedua adalah calendar, dan pilihan ketiga adalah setting. So classes adalah di sinilah, ruangan di sini, di mana kalau kata kita ada banyak kelas, yang mana sekarang ni kita tak ada kelas lagi, anda boleh nampak setiap kelas yang anda involve akan dipaparkan di sini. So kalau kata anda nak masuk ke kelas tu, anda klik pada nama kelas tersebut lah. So kita, kalau kita ada banyak kelas lah. So kita tengok pilihan kedua, kita klik pada kalender. Kalender ni menunjukkan jadual kelas-kelas yang telah kita aturkan. So kalau kata macam tadilah, kalau kita ada banyak kelas, so kita dah boleh set hari Isnin kelas apa, hari Selasa kelas apa, hari Rabu kelas apa, hari Khamis kelas apa, hari Jumaat kelas apa, dan
Ini untuk memudahkan kita mengorganize atau untuk kita buat jadual kelas kita lah. So itu adalah kedua. Dan yang terakhir iaitu setting, iaitu konfigurasi. Di sini kita boleh ubah kita punya konfigurasi macam ni, receive email notification. Kalau kata kita tak mau terima notification email berkenaan dengan Google Classroom, kita boleh tutup lah. So anda tak akan terima lah email berkenaan tentang Google Classroom dalam email anda. So tak semak lah email anda kalau anda rasa semak kan. Tapi kalau anda rasa anda perlukan notification email berkenaan dengan Google Classroom, so anda on je lah. So kita boleh on dan off. Nampak? So boleh klik situ. Sama juga dengan bawah komen. Kalau anda tak nak orang komen berkenaan dengan post anda tutup. Kalau anda membenarkan komen pada post anda, so anda buka dia punya konfigurasi. So selesai sudah tentang bahagian 3 pilihan yang berada pada sebelah kiri. So kita tengok pula bahagian sebelah kanan atas kita. So dua ni adalah benda yang biasa kita tengok lah. Dan tapi yang menariknya, kita ada satu ikon baru di sini, iaitu ikon plus ataupun ikon tambah. Yang mana kalau perasan dia dah tulis dah siap-siap dekat kita, create or join your first class. Di mana dekat sini kalau kata kita nak menghasilkan ataupun kita nak join kelas, so anda klik pada butang minus ni lah. Minus pula, positif, maafkan saya. So klik pada butang positif pula, plus. Klik pada ikon plus ini, so kita akan dapat dua pilihan, iaitu join class or create class. So sebabkan kita untuk tutorial kali ini kita nak create class, so ada klik pada create class. So dia akan keluar pop-up window yang baru, di mana dia menulis using classroom at a school with student. So dia bertanya pada anda semua, adakah anda gunakan classroom ni di sekolah dengan student anda? Jika ya, anda boleh sign up untuk G Suite for Education secara percuma, yang saya katakan tadi lah pada awal video ini, yang mana ia adalah percuma, tetapi sekolah anda perlu daftar dengan Google lah, di mana anda akan lebih kelebihannya dari sudut privacy and security protection lah. Tetapi disebabkan macam saya kata, saya nak untuk tutorial ni saya nak guna akaun personal saya. So nak guna akaun personal saya klik pada sini, tick, bukan klik, tick, I have read and understand the above notice and I'm not using classroom at a school with student. So klik situ dan continue lah. So kita klik class name required. So ini adalah menu untuk kita masukkan kelas kita lah. So pertama sekali adalah class name. So yang ni memang wajib diisi, yang mana kita nak namakan kelas kita ni. Katalah ini kita namakan kelas 3 melur. Katakanlah nama kelas kita kelas 3 melur. Section mungkin kita tinggal lah. Untuk subjek mungkinlah kita tulis ni matematik. Room mungkin tulislah bilik, darjah rumah, ataupun rumah masing-masing lah, senang, rumah masing-masing. Okay, section kita tinggalkan lah. Section ini lebih pada kalau kata anda punya kelas tu macam kelas universiti lah, dia ada section apa, section 1, section 2, section 3. So senang untuk mudahkan anda identify lah. Okay, so kita klik create dan kita tunggu kita punya kelas dihasilkan. Okay, sekarang kelas kita telah pun dihasilkan. So kita nampak dia tulis create announcement. Di sini adalah tempat di mana kita nak tulis atau nak memberitahu kepada student kita tentang apa-apa saja pengumuman yang berkaitan dengan kita punya student lah. So kita boleh post kat sini, ibarat macam kita buat status dekat Facebook lah. Okay, lepas tu kalau perasan dia ada butang di tepi ni, di belah kanan ni, dia adalah butang reuse announcement, di mana andai katalah anda tak mau tulis dah benda tu, maksudnya mungkin
katalah anda kelas ni dah habis, katalah setahun 6 bulan. So contohlah 6 bulan, lepas tu budak baru masuk. So anda nak start balik belajar benda yang anda dah ajar sebelum ni, tapi kepada pelajar yang berbeza, anda boleh klik reuse announcement, di mana dia akan gunakan announcement yang anda telah hasilkan sebelum ini, dan dia akan repost balik pada anda punya ni lah, dekat bahagian stream ni. So anda tak perlulah type balik, upload balik benda yang sama. So dia just akan guna balik, recycle balik apa yang anda dah buat. So anda tak perlu lah buat benda yang sama 2 kali, ya, membuang masa saja. So Google dah mudahkan untuk anda. Okay, itu di bahagian stream. Tapi sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut apa yang ada yang bahagian stream dan juga bahagian-bahagian lain ni, kita nak tunjuk, kalau anda perasan kita dah ada perubahan dekat kita punya antara muka. Tadi kat sini kita boleh nampak sini dia tulis kelas Google Classroom, tetapi sekarang ni dah berubah kepada nama kelas kita lah, kelas 3 Melo. Jadi macam mana kalau kata kita ada banyak kelas kan, kita nak masuk kelas lain, so kita pergi balik pada kita punya classes. Dan kalau anda perasan kat sini dah berubah, kita punya menu ni dah ada tambahan. So kita ada tambahan to do dan juga ada nama kelas 3 Melo. So kita boleh pergi balik pada classes. So nampak kelas yang kita dah hasilkan akan berada di ruangan inilah. So ni satu kelas 3 Melo, betul nanti adalah kelas 3 Mawar ke, betul kelas 3 Rose, betul kelas 3 Kekwa, betul kelas 3 Dahlia. Semua nama bunga kan, zaman-zaman dulu punya kelas. Sekarang saya tak tahulah, saya dah lama tinggalkan sekolah menengah dan juga sekolah rendah. So saya tak tahulah nama kelas sekarang dah lagi advance ke apa. Mungkin jadi 3 Psi, 3 Tera, 3 Giga, mungkin lah, saya tak tahu. Okay, tapi ini contoh lah untuk anda, untuk relate dengan anda, tu kita guna. So kita kat sini kita akan nampak banyak kelas lah. So kalau kita nak masuk kelas tu, kita just klik macam ni lah, kelas so kita masuk balik dalam kelas kita. Dan apa lagi yang anda boleh buat, kalau anda perasan kita ada butang, kita ada grade book for kelas 3 Melo. So dia akan link pada kita punya grade, yang mana nanti saya akan ceritakan, bukan dalam video kali ni lah, pada video akan datang saya akan ceritakan macam mana kita nak gradekan budak-budak punya quiz yang kita bagi ataupun assignment. So lepas tu kita ada juga butang open folder for class in Google Drive. Biasanya bila kita create kelas dalam Google Classroom, secara automatiknya dia akan buat folder khas untuk kita. So macam ni, bila saya klik sini, kita akan automatik pergi ke Google Drive dan dia dah buat kata folder Classroom untuk kelas 3 Melo, yang mana apa saja material, soalan ataupun apa saja dia akan simpan di Google Drive di dalam folder kelas 3 Melo ni. So kalau kita cari balik, kita dah tahu kat mana. So just klik kat situ. Lepas tu kita ada, kalau perasan ada 3 titik bertindih kat situ, yang mana bila kita tekan akan keluar 3 pilihan untuk anda, iaitu edit, copy dan archive. Sekiranya kalau kata anda nak melakukan perubahan, mungkin kelas anda telah diubah jadi daripada Melur menjadi Mawar, so anda boleh tukar kat sini lah. Okay, kat sini kita boleh edit balik. So tukar jadi Mawar. So kita save lah perubahan tersebut, supaya perubahan tersebut dapat dilakukan. Itu adalah pilihan untuk edit. Betul, kita ada copy. Kalau kata rasa macam kelas yang kita nak buat tu lebih kurang sama, so kita boleh copy. Ni taktik biasalah, macam copy paste je. Okay, lepas tu kalau katalah mungkin kelas ni mungkin kita dah tak ajar, ataupun mungkin kita dah tak ambil student, so tapi kita sayang, mungkin kita akan gunakannya lagi pada satu hari nanti. So kita klik pada butang archive, di mana pada butang archive ni dia akan simpan kita punya kelas ni di dalam ruangan archive lah. Mana kat sini nampak dia akan keluar option baru kat sini, itu archive classes. So kelas yang kita archive tadi akan duduk di sini. Tetapi kalau betul dah kita dah tak mau guna dah kelas ni dah, so anda boleh tekan butang delete. Okay, memang, tapi amaran, sekiranya anda tekan butang delete, kelas ini tidak akan dapat di restore ataupun dipulihkan semula. Maksudnya apa saja yang anda bubuh kat dalam ni tidak akan dapat diakses dah.
So hati-hati sebelum anda tekan butang delete. So untuk tutorial ni kita tekan balik restore lah, sebab kita nak guna kelas ni. So kita klik restore, so dia akan restore balik. So dia akan duduk dekat kawasan ni lah, classes. So kelas 3 Mawar. So kita klik. So bila kita masuk ke dalam kelas, kalau kita perasan dia ada 4 bahagian yang telah diberikan untuk kita. So yang pertama adalah stream, yang mana yang kita sedang tengok ni. Lepas tu kita ada class work, yang mana kalau kita boleh nampak secara pantas apa yang berlaku di sini. So ini adalah ruangan di mana kita nak letakkan kita punya assignment, soalan, material kat situ. So people ni adalah kita boleh nampak siapakah cikgu ataupun student yang terlibat dalam kelas ini. Dan yang akhir sekali adalah grade, di mana kat sini bila kita ada student, kita akan nampak lah dia punya grade pemakahan tu akan dipaparkan di sini untuk kita tengok dan analisis lah. Okay. Tapi untuk kali ni kita nak fokus kat bahagian pertama dulu, iaitu kelas ni kat sini. So kalau anda perasan kita ada kita nampak ada bubuh tema, ini kita panggil sebagai tema. So andai katalah anda rasa macam tema ni macam tak kena kelas ni kan, so kita boleh klik tu, nampak tu select theme. Lepas tu kita pilih lah. So dia ada template dia dah bagi kita. So anda boleh ambil je mana-mana yang anda rasa berkenan. So dia ada berapa? General, English and History, Math and Science, Arts, Sport dan others. Yang mana so kalau kata ada yang berkenan, anda boleh ambil kat sini. Andai katalah template-template yang ada untuk tema ni anda tak berkenan, anda boleh pilihlah ambil pilihan kedua, iaitu upload foto. Yang mana so anda boleh ambil foto daripada komputer anda lah. Kalau kata mungkin anda ada gambar bersama dengan pelajar-pelajar anda boleh letakkan sebagai kita punya tema. So anda kenal lah, oh kelas 3 Mawar, oh yang ada tu Mamat tu, oh Minah tu, oh budak tu, okey, ingat macam tu lah. Okay, sebab tu kenapa dia bagi kita pilihan lah kat situ. Lepas tu kalau anda perasan kat sini, so dia akan generate class code, yang mana kalau kata pelajar tu nak join, kita cuma sharekan class code tu pada mereka. So nanti bila mereka macam tadi kalau kita perasan dekat sini kat classes ni, bila mereka nak join, mereka bubuh klik join class. So bubuh kod tadilah yang kita dah share tadi ni. Mereka akan masukkan kat situ. So nanti mereka akan kat sini nama mereka akan dipaparkan lah. Cuma kalau anda kalau kata anda perasan kita ada butang sini, so dia akan tulis subjek matematik room, rumah masing-masing. Yang ni dia punya detail lagi lah yang kita tulis tadi. So dia letak kat situ. So kat sini dia cuma benda kelas kod. Tapi kalau kata anda guna Google Suite ataupun Google non-profit organisation, Google Suite for Education atau Google Suite yang lain, anda akan ada satu lagi option kat sini sebenarnya. Kalau saya nak tunjukkan pada anda contoh, so kita masuk so pada akaun organisasi saya, iaitu Kismet. Sebab saya bekerja sebagai seorang pengajar juga. So yang ni adalah contoh lah. So kalau anda perasan, kita tak mau tunjuk lah. So nampak dia akan ada satu lagi link dipanggil sebagai Google Meet, di mana dia akan automatic. Maksudnya kalau kita nak buat Google Meet, so kita cuma klik pada klik inilah, so kita boleh buat video conference dengan student kita lah. Yang ni tapi kalau kata kita punya organisasi, dia ada email khas dengan Google. So bila anda guna Google personal, dia ada beza sikit lah. So dia tak ada Google Meet punya link. So kalau kata kita nak buat video conference, mungkin kita kena gunakan aplikasi lain lah selain daripada Google Meet. Mungkin kita boleh pakai Zoom, kita share link tu dekat announcement ni. Okay. Lepas tu kita nak fokus pada announcement ni. Mana kat sini kita boleh buat announcement lah. Maksudnya kita boleh buat pengumuman apa yang kita nak share dengan kelas kita. Sebagai contoh, untuk video ni saya tulis selamat
Selamat datang ke kelas Cikgu JTF lah. Itu saya lah, itu JTF. Okey. So kalau kita perasan kat sini dia tulis dia sebenarnya kalau kata kita ada banyak kelas tu, kita ada option dekat sini, tapi sebabkan ini kita speak tu kita punya kelas, so yang ni kita tak boleh tukar lah. Lepas tu kat sini kalau kita perasan dia student buat bahasa ni sebab kita tak ada student. Tapi kalau kata kita ada student dah, dia akan bagi kita option di mana kita boleh bagi pengumuman tu hanya untuk budak tu saja. Tu beza dia lah kalau kata kita nak tunjukkan lah. Kita tunjukkan beza dia. So kita masukkan balik kat sini Google Classroom menggunakan akaun saya punya akaun kerja saya, itu organisasi saya, itu Kismek. Kita masuk, so saya boleh tulis announcement ni specific to student yang saya nak. Nampak? Saya boleh specific kan, saya tak perlu go kat all students, saya boleh pilih siapa yang saya nak kat sini. So yang tu saja akan terima saya punya announcement. Itu beza dia lah kalau kita dah ada student. So kalau nampak kita perasan ni, saya bagi contoh. So ini adalah dia punya student saya, kita boleh nampak lah. Lepas tu grade, yang ni kita boleh nampak, bagi anda nampak dia punya gambaran. Okay. Ini assignment yang saya bagi. Maksudnya saya boleh bagi markah berapa saya nak bagi markah kat sini. Okay. Itu antara kita nak tunjuk bagi anda nampak. Yang ni sebab kita tak buat lagi, tapi tak apa, nanti bila kita dah pada video-video akan datang, kita akan buat step by step sampai ke bahagian kita dah grade markah student kita, supaya anda semua boleh gunakan. Okay. Kita kembali ke sini balik. So macam ni kita nak buat announcement. Andai katalah anda nak, mungkin anda semua ni anda tak mau buat hari ni, anda nak mungkin buat esok. So anda boleh klik pada butang di sebelah kanan post tu. So dia akan buka 3 pilihan kat kita. So anda klik pada schedule, yang mana anda pilihlah tarikh esok. Katalah esok adalah 19 hari bulan. So kita pilih 19 hari bulan. Betul, kita boleh spesifik pukul berapa, 8 pagi ke, 2 petang ke, 12 tengah hari ke. So kita boleh pilih lah. Betul, kita klik pada schedule, yang mana kalau kita perasan bila kita announcement tu kita dah schedule kan, dia akan duduk dalam save announcement ni, dan dia akan warna kelabu lah. So kita boleh masuk balik, dan kita kalau kata kita boleh edit, kita boleh klik balik, betul, kita boleh tukar lah dekat sini. Dan satu lagi yang saya tak tunjuk lagi tadi adalah, kalau perasan di butang kiri bahagian bawah dia ada butang add, di mana kalau kata announcement yang kita buat tu kita perlukan kita nak bubuh link kepada website mana-mana. So klik pada add, so boleh pilih link. So bubuhlah link website tersebut yang anda nak supaya budak buka. So boleh bubuh kat sini. Kalau kata mungkin anda nak mereka tengok video YouTube untuk sebuah topik yang anda share juga kat situ, anda boleh cari kat sini lah video search apa tajuk matematik, katalah kita bubuh tajuk apa, kita bubuh tajuk polygon. So kita search. So kita lah ambil tingkatan 2 polygon, kita ambil tajuk ni, kita bubuh kan. So boleh bubuh kat sini. So kita just bubuh schedule je kat sini. Kalau kata mungkin anda ada nota yang anda dah simpan dalam Google Drive, anda boleh pergi saja ke Google Drive, so cari balik kat mana anda simpan lah. Okey. Dan yang terakhir sekali untuk ni adalah file. File ni kalau kata file tu duduk dalam komputer lah, so kita boleh ambil dalam komputer kita boleh upload lah. Jadi itu cara dia macam mana kita nak post announcement dekat kita punya bahagian stream, yang mana budak akan nampak nantilah. Lepas tu ini adalah classwork macam saya kata, kita nak upload material dia dan kita nak susun dalam bentuk yang lebih mudah lah. So kalau kita ada macam kata yang ni lebih saya dah spesifik kan, so kelas matematik, so mungkin dah kita nak spesifikkan based pada modul. Okey, tajuk polygon, tajuk teorem Pythagoras, lepas tu kita ada tajuk apa lagi, lama tak masuk kelas matematik, persamaan linear, persamaan kuadratik. Lepas tu kalau MAT dia
apa kebarangkalian lah. Itu yang saya ingat apa bila belajar apa matematik tambahan. Okey, dan anda boleh susun. Tapi untuk cara bagaimana kita nak upload, saya akan tunjuk pada video akan datang. Oleh itu, setakat ini saja video pertama kita, iaitu bagaimana menggunakan Google Classroom. Sekiranya video ini bermanfaat untuk anda, sila share, like dan kongsi video ini dengan rakan-rakan anda yang lain. Dan jika anda ingin menonton sambungan video tutorial ini, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng pada butang subscribe belah kanan untuk menerima notifikasi tentang video-video terbaru yang ada di channel saya. Oleh itu, jumpa lagi pada video yang akan datang. Ilmu yang kita ada adalah lebih baik kita kongsikan kerana ia akan bertambah apabila ilmu tersebut digunakan oleh orang lain. Okey, sekian saja daripada saya, Dijaka Terpuji Firdaus. Sekiranya anda ingin follow saya di media sosial, anda boleh lakukannya di Facebook Dijaka Terpuji Firdaus ataupun di Instagram saya Dijaka Terpuji Surga. Oleh itu, kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.